kumpulan perkapalan berhad. Kumpulan perkapalan berhad. Okey. KPB kini dikenali sebagai Post Logistik Berhad, adalah salah satu syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan tahun 1997. Okey. So siapa owner kepada KPB ni? Yang pertama owner dia adalah anak sulung Mahathir, iaitu Mirzan, pemegang saham majoriti dan juga pengarah KPB ketika itu tahun 97. Aktiviti utama KPB ialah pembekalan, perkhidmatan dan pengangkutan kontainer. Liability semasa atau net current liabilities bagi KPB adalah sebanyak 423.94 juta pada tarikh berakhir Disember 1997. Okey, itu KPB punya net current liabilities. Selepas Julai, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan telah menerima satu permohonan dari bantuan keuangan daripada KPB dan atau Mirzan bagi pihak KPB. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Anwar Ibrahim. Anwar tak nak. Masa itu, 97, kita kena ingat zaman krisis keuangan, KPB menghadapi masalah keuangan yang teruk. So, dia minta bantuan Anwar Ibrahim bagi dana atau bailout. Anwar tolak. Anwar kata tak nak. Seterusnya, Mahathir pun berjumpa lah dengan Anwar Ibrahim. Yang ni, siri ni ada dalam Anwar The Untold Story. Pendek je. Ada the snippets dalam cerita tu. Dan mengarahkan Anwar untuk mencipta satu skim khas. Tujuan dia untuk bagi duit lebih kurang 2 bilion ringgit daripada pembendaharahan atau kantong negara bagi membantu KPB, syarikat anak Mahathir atau Mirzan, dalam hal ini, dalam hal nak selamatkan anak KPB ni. Anwar telah menggesa Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim yang dinyatakan kerana adalah sukar untuk kita nak merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana perbendaharaan untuk nak selamatkan KPB pada waktu itu. Defendant yang juga menyatakan, defendant bagi tahu, Anwar bagi tahu kepada Mahathir, sekiranya Mahathir nak teruskan juga pengeluaran dana, maka perlu dibentangkan belanjawan tambahan kepada Parlimen untuk diluluskan. Tak boleh nak bagi nilai-wili, nak bagi macam tu je, tak boleh. Jadi pada masa itu, Anwar, tapi, yalah, Mahathir kecewalah dengan jawapan Anwar dan menekankan bahawa kalau didedahkan di Parlimen, benda itu akan memalukan Mirzan dan juga dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri. Walaupun Anwar enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan keuangan dan beliau telah menjawab Mahathir seperti yang dinyatakan di atas, Dependent kemudiannya memaklumkan kepada Tan Sri Muhammad Hassan Marekan, masih hidup lagi orang ni, yang merupakan Presiden dan CEO Petronas terdahulu, bahawa Mahathir telah mengarahkan Petronas untuk bail out KPB. Okey? So, dalam tak sempat dia nak selesaikan masalah tu, dia terus minta tolong dengan Petronas. Bukan minta tolong, bagi arahan pada Petronas. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Ini saya nak bagi tahu, kalau adik-adik semua masih percaya cerita fitnah liwat, inilah sebab kenapa Anwar difitnah liwat. Nak letakkan Anwar dengan skandal rasuah, tak ada. Skandal penyalahgunaan wang, tak ada. Skandal itu, skandal ini, tak ada. Maka pada waktu ini 1997 wujud 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. 50 dalil itu menyebut tentang skandal dengan bini orang, Samsida, skandal dengan itu, skandal dengan ini, dia main belakang dan sebagainya, macam-macam cerita. Sebenarnya cerita itu semua fitnah untuk untuk memastikan dia jatuh disebabkan keengganan dia untuk nak buat perkara songlap duit rakyat untuk nak bail out projek anak bini. Seperti yang kita dedahkan ini. Hari ini kita dedahkan setelah lebih 20 lebih tahun. Dekat nak 30 tahun, tuan-tuan. 20 lebih tahun dah. Kan? Perkara ini kita dedahkan supaya nampak skandal fitnah liwat itu adalah tujuan untuk nak menutup skandal. Habis yang fitnah liwat 2, 1MDB. Anwar mendedahkan 1MDB tahun 2011 di Parlimen. Fitnah liwat 2 digunakan untuk kenakan Anwar pada waktu itu. Baik, kita pergi kepada poin ini. So, akhirnya dia daripada KPB, dia minta perbendaharaan tak boleh. Anwar tak bagi, so akhirnya dia minta dekat Petronas. Apabila mengetahui bahawa Mahathir berhasrat menggunakan Petronas untuk bail out KPB, defendant Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan beliau terhadap perkara yang sama. Tetapi Mahathir tidak mengendahkan bantahan Anwar dan menyatakan bahawa Petronas berada di bawah kawalan perbendaharaan. Pada 6 hari bulan 3, 1998, kita kena ingat, Anwar dipecat September 1998. 6 hari bulan 3, 1998, Petronas telah mengumumkan rancangan untuk mengambil alih aset-aset perkapalan KPB.
Akhirnya Petronas ambil juga. Perkara ini dibuat menurut arahan yang diberikan oleh pelantif, oleh Mahathir. Pada masa itu Petronas berada di bawah kawalan dan arahan Mahathir menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974 kerana beliau adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pengurusi ataupun patron kepada Petronas. Sebagai Perdana Menteri, Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan yang diberikan. Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa yang difikirkan sesuai kepada Petronas. So, nak membuktikan bahawa 22 bulan tu memang dia bail out anak dia. Pada hari yang sama, 6 hari bulan 3, MISC telah memeterai 2 dokumen persefahaman MOU bersama dengan Petronas dan KPB. Defendant menyatakan bahawa objektif untuk MOU adalah memudah atau facilitate pengambil alihan aset-aset KPB melalui pembayaran tunai kepada KPB. Kita kena ingat KPB tadi ada net liability sebanyak 400 lebih juta. Okay? So MOU itu, memorandum persamaan dengan Petronas ini, adalah MISC akan mengambil alih Petronas Tanker. Daripada Petronas, pertimbangan pengambilan Petronas Tanker akan diselesaikan dengan pengeluaran saham baru kepada Petronas. Dia bagi saham. Setelah pengeluaran saham baru oleh MISC kepada Petronas, MISC akan menjadi anak syarikat kepada Petronas. MOU dengan KPB pula, MISC akan ambil alih syarikat Pacific Basin Box Shipping Limited yang dikenali sebagai PNSL Limited daripada KPB dengan 48.4% MISC juga akan mengambil alih daripada PSN Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh KPB. 51% kepentingan ekuiti yang dimiliki oleh PNSL dalam Asia LNG Transportation dan juga Asia LNG Transport 2 Sdn Bhd. 9 buah kapal dan 2 kapal yang baru dibina dikendalikan oleh PNSL. Yang ni dia akan ambil alih. Okey. Pada 12 hari bulan 11. Okey. 12 hari bulan 11, Anwar dipecat bulan 9. 2 bulan kemudian, transaksi 2 bulan setelah Anwar dipecat sebagai Menteri Keuangan dan kemudian Mahathir mengambil alih sebagai Menteri Keuangan. Kita kena ingat Mahathir ambil alih daripada Menteri Keuangan sebagai Menteri Keuangan. Okey, Mahathir ambil alih sebagai Menteri Keuangan. Itu kita kena ingat. So, pengambil alihan tersebut, masa bila pengambil alihan tersebut? Pengambil alihan tersebut berlaku pada setelah Anwar Ibrahim dipecat dan sebagai Menteri Keuangan. Okay, ini yang perkara yang kita kena faham. Setelah mengambil alih pada bulan 11, 9 dipecat, bulan 11 Anwar sebagai Menteri, Mahathir sebagai Menteri Keuangan. Mahathir sebagai Menteri Keuangan, telah berlaku antara MISC, KPB dan syarikat penuh PNSLB Berhad. MISC telah mengambil alih PNSL Limited daripada KPB dengan pembayaran tunai sebanyak 55 juta USD atau 209 juta. Kemudian MISC juga telah mengambil alih equity dan aset anak syarikat KPB dengan nilaian 165 juta USD atau 627 juta ringgit, membawa kepada hampir 1 bilion ringgit transaksi. Okey, yang ini boleh baca sendiri, 51% ini. Okey. Anwar menyatakan bahawa transaksi MISC KPB telah berlaku di bawah bidang kuasa Mahathir semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Anwar dipecat September, dia ambil alih bulan 11, dia selesaikan perkara ini. Anwar ditangkap okey, pada September itu dipecat bukan belum ditangkap lagi, dipecat. Menurut transaksi, KPB telah menerima sejumlah 220 juta USD ataupun 836 juta ringgit daripada MISC Petronas untuk tahun kewangan pada 1998 Disember. Akibatnya, pada awalnya, pada Disember 97, kerugian KPB adalah 189.788 juta untuk kewangan tahun berakhir. Disebabkan oleh transaksi yang dibuatkan oleh Mahathir tadi, disebabkan Mahathir buat benda itu semua, KPB kemudian melaporkan keuntungan sebanyak 126.53 juta ringgit dalam masa setahun. Disember 97 tadi dia rugi 189 juta. Desember 98 dalam zaman kewangan zaman kemelesatan ekonomi, zaman krisis keuangan pada waktu itu, tiba-tiba company KPB untung 126 juta. Daripada mempunyai liability semasa bersih, dia rugi liability semasa, bukan rugi, daripada liability semasa dia dalam balance sheet dia 423.9 juta pada Disember 97, KPB mencatatkan net current asset 73 juta pada Disember 98.
Kalau ni tak dipanggil bailout, saya tak tahu apa lagi